Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak murid ustazah semua. Ustazah mengharapkan semua sihat walafiat. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kata terbitan iaitu imbuhan apitan. Okey, sebelum tu anak-anak semua sudah mempelajari berkenaan dengan imbuhan awalan. So, hari ini Ustazah akan memperkenalkan apa itu imbuhan apitan. Okey, maksud imbuhan apitan ialah penggabungan imbuhan apitan dengan kata dasar. Ia boleh menjadikan ataupun membentuk makna yang tertentu. Imbuhan tu diapit depan dan belakang. Itu akan menjadikan maknanya yang tersendiri. Dan ada 11 jenis imbuhan apitan. Okey, nampak tak dalam gambar rajah yang Ustazah sediakan? Okey, kamu boleh tengok dan kamu boleh sebutkan ke-11 jenis apitan. Okey, kita masuk kepada nombor 1 iaitu apitan per dalam kurungan N dan imbuhan yang belakang dia an. Imbuhan apitan yang saya sebut tadi, ia menerbitkan kata nama yang memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkan dengan membawa erti-erti berikut. Imbuhan apitan boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula daripada huruf M, N, NG, NY, R, L dan W. Okay, contohnya adalah penantian. Ustazah gariskan huruf N sebab huruf N adalah huruf yang bermula. Itu adalah kata dasar penantian. Kata dasar yang kedua, pelarian dan penyalaan. Okey, mana yang Ustazah gariskan tu, itu adalah huruf yang bermula. Okey, seterusnya, bagi kata dasar yang bermula dengan huruf T, P, K dan S akan digugurkan dan digantikan dengan T menjadi huruf N, P menjadi huruf M, K menjadi huruf NG dan S menjadi huruf NY. Okey, contohnya tipu. Okey, nampak tak tipu? Ustazah highlightkan warna biru tu, T tu menjadi penipuan. Okey, Ustazah nak tambah imbuhan apitan. Ustazah gantikan huruf T itu kepada huruf N. Nampak tak? So, jadi penipuan. Okey, contoh lain potong. Huruf P. Ustazah gantikan, nampak P menjadi huruf M kan? Jadi pemotongan. Okey, nampak? Okey, contoh yang seterusnya kurang. Kurang itu K. K menjadi huruf NG. So, jadi pengurangan. Okey, lepas tu contoh yang seterusnya siar. Huruf S. S menjadi huruf NY. Jadi penyiaran. Okey, nampak ya? Okey, cuba tengok yang Ustazah highlight ke warna biru di bawah. Untuk orang yang membuat. Okey, contoh penolong. Okey, penolong kelas kan? Orang yang membuat. Penilai, iaitu dia menilai kelas tu bersih ke atau tidak bersih. Okey, seterusnya bawah dia dalam kurungan huruf N dan an. Menunjukkan kata kerja. Menunjukkan kata kerja. Nampak tak Ustazah bagi contoh? Penerimaan. Kenapa Ustazah tak letak je? Sebab kat situ adalah kata kerja. Bila kata kerja, kita kena letak huruf N. Jadi, penerimaan. Okey, penerimaan tu maksudnya apa? Menerima. Dan seterusnya menyusun. Penyusunan. Ustazah tambah huruf N tu.
penyusunan. Sebab menyusun. Nyusun tu adalah kata kerja. Tu Ustazah letak huruf N. Bukan penyusunan. Tetapi penyusunan. Okey, seterusnya nombor 2. Imbuhan apitan pem dan an. Untuk bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf P, F, B, V. Okey, contoh pembacaan. Okey, pem dan an adalah imbuhan apitan. Baca adalah huruf B, iaitu pembacaan. Okey, pemfatwaan dan pemvetoan. Okey, itu adalah contoh imbuhan apitan pem dan an. Okey, seterusnya apitan pen dan an untuk bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J, S, Y, Z, S dan T. Okey, contoh adalah pendapatan, penziarahan, pendapatan D. D itu adalah huruf bermula. Okey, nampak? Penziarahan, Z adalah huruf bermula. Bagi kata dasar bahasa Melayu yang asli bermula huruf T. Huruf T perlu digugurkan. Digugurkan tu maksudnya dibuang. Okey, contohnya tarik. Okey, Ustazah nak letak imbuhan apitan ni pen. So, Ustazah tak bolehlah letak pentarik kan. Mestilah Ustazah kena letak penarikan. Ustazah akan gugur, Ustazah akan buangkan huruf T itu, jadilah penarikan. Sama dengan taruh. Okey, Ustazah tak letak pentaruhan. Tetapi Ustazah letak penaruhan. Sebab Ustazah nak letak imbuhan apitan. Okey, yang keempat adalah imbuhan apitan peng dengan an. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf G, K, H dan H atau huruf vokal A, E, I, O, U. Mana yang bermula dengan huruf yang Ustazah highlightkan warna biru dengan highlightkan warna ungu itu, kita boleh letakkan imbuhan apitan peng dengan an. Okay, contohnya penggalian. Okay, maksud bergabung tu kat dalam kata dasar penggalian tu ada huruf vokal, huruf A dengan huruf yang highlight warna biru itu. Maksudnya dua-dua ada dalam tu. Itu dikira apabila bergabung. Digabungkanlah. So tak ada masalah lah dia gabung ke tak gabung ke. Boleh digunakan untuk imbuhan apitan. Seterusnya penghindaran, pengangkutan, pengelokkan. Okey, seterusnya nombor 5 iaitu imbuhan apitan peng dan an. Pada kata dasar yang ada hanya satu suku kata sahaja ya anak-anak, seperti bom, pos, sah, cam dan had. Okey, contoh imbuhan yang contoh kata dasar yang mempunyai imbuhan apitan peng dengan an ni ialah pengeboman. Nampak Ustazah yang highlightkan warna merah tu? Itu adalah imbuhan apitan. Yang bom tu adalah satu suku kata. Lepas tu contoh yang seterusnya, pengesahan, pengecaman, pengeposan. Okey, seterusnya imbuhan yang nombor 6 iaitu imbuhan apitan ke an. Boleh bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf. Okey, contohnya, maksudnya kat sini tak ada huruf yang Ustazah kata huruf yang bermula tu, tiada. So, sekiranya semua huruf boleh dimasukkan. Contohnya, kedatangan, kemasukan, kerajaan, kebenaran dan kesakitan. Okey, itu adalah contoh apabila kita menggunakan imbuhan apitan ke dan an. Okey, seterusnya nombor 7 adalah imbuhan apitan mekan. Digunakan apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf L, M, N, G, N, Y, R, W dan Y. Okey, nampak ya huruf yang bermula? Contohnya adalah memainkan. Okey, me dengan kan adalah imbuhan apitan. Main adalah kata dasar. M bermulanya. Dan contoh yang kedua adalah melukakan.
Imbuhan yang seterusnya yang nombor 8 adalah imbuhan apitan memper dengan I. Nampak tak huruf I kat belakang tu? Okey, ialah apitan ini boleh digunakan kepada semua jenis kata kecuali kata adjektif. Semua jenis kata, kata nama am, kata nama khas, semua boleh digunakan kecuali kata adjektif. Adjektif ni katanya tinggi, rendah, apa lagi? Cantik, sayang, sedih. Yang semua kata adjektif tidak boleh digunakan menggunakan imbuhan apitan memper dengan I ni. Okey, contoh yang kita boleh ketengahkan, yang Ustazah ketengahkan adalah memperluasi, memperindahi, memperlebari. Kat situ adalah contoh yang menggunakan imbuhan apitan memper dengan I. Okey, nombor 9, imbuhan apitan di, kan. 9, 10 apitan di, I. Nombor 11 apitan di per, kan. Semua apitan 9, 10 dengan 11 ini digunakan dalam ayat pasif. Okey, contoh dianugerahkan, ditemui, diperdapatkan. Itu semua perlu digunakan di dalam ayat pasif. Okey, anak murid Ustazah, sampai di sini saja berkenaan dengan imbuhan apitan untuk hari ini. So, Ustazah harapkan kamu dapat memahami apa yang Ustazah ajarkan dan selamat menjawab soalan yang Ustazah berikan di Google Classroom. Terima kasih daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.